Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara JDT menentang Seri Pahang, yang mana perlawanan ni berakhir dengan keputusan seri 0-0. Kiranya dalam Liga Super sekarang, Seri Pahang adalah pasukan yang kuat lah. Sebab apa? Sebab mereka tak pernah kalah kepada pasukan JDT pada season kali ni. Lawan dekat SSI seri, lawan dekat Stadium Darul Makmur pun seri. Cumanya pada perlawanan semalam boleh dikatakan antara 20 game ataupun 19 game Liga Super yang telah berlangsung pada season kali ni, game semalam adalah game yang paling membosankan. Sebab apa? Sebab faktor padang, yang mana boleh kita lihatlah faktor padang memang mempengaruhi kedudukan ataupun kedua-dua pasukan untuk bermain, sama ada daripada segi short passing ataupun sama ada daripada segi long ball. Sebab nak main long ball pun tak boleh semalam. Hantar bola jauh sangkut atas ayak, hantar bola dekat sangkut atas ayak. So macam mana nak main kan? So benda tu memang merugikan lah. Sepatutnya boleh saya katakan game tersebut dah delay terlalu lama. Kalau boleh postpone, even better lah. Sepatutnya lebih baik postpone. Kalau kita lihat semalam, game Kedah lawan Negeri Sembilan pun terpaksa dipostpone akibat daripada keadaan padang dan juga cuaca yang buruk. Jadi untuk perbadanan stadium, orang yang bertanggungjawab, kalau boleh untuk stadium tu pastikanlah drainage sistem perairan longkang tu bagus. Sebab apa? Sebab kalau hujan lebat ni, kalau ada drainage sistem yang bagus, maka dia boleh memperbaiki dan juga boleh keluarkan air daripada padang dengan sangat cepat. Kalau drainage sistem tu dah teruk, cubalah dengan kaedah lain, yang mana gunakan kain canvas, tutuplah keseluruhan padang sehari sebelum game kalau dah tahu cuaca buruk. Kalau duk biar macam tu, memang ayak bertakung lah. Ni bukan ulasan game ni ulasan buat stadium. Okey, tak apalah, saya mengharapkan perbadanan stadium untuk semua negeri yang ada stadium boleh perbaiki daripada segi mutu penjagaan stadium sewaktu keadaan hujan lebat, untuk memastikan yang keadaan padang bolehlah dimainkan sekurang-kurangnya. Kalau tak jadi macam semalam, nak main long ball pun tak boleh, nak main short pass pun tak boleh. Memang duk main angkat macam tu, sangkut, hilang bola, pemain jatuh. Memang keputusan seri ialah yang boleh dicatatkan oleh kedua-dua pasukan. Baiklah, tanpa membuang masa, mari masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ni, saya akan mulakan dengan pasukan JDT dululah. Untuk pasukan JDT, walaupun bermain dalam keadaan padang yang becok, dalam keadaan padang yang boleh dikatakan bertakung, kita boleh nampak yang JDT sebenarnya bermain daripada segi ball position yang bagus. Mereka ada beberapa gerakan yang bagus, mereka boleh cipta beberapa gerakan. Tetapi sayanglah banyak gerakan-gerakan tu sangkut dekat ayak dan sebagainya. So benda tu menyebabkan bahagian hadapan pasukan JDT tak boleh nak berfungsi dengan baik, sama ada daripada Hazwan Bakri ataupun sebagainya. Tetapi apa yang boleh saya puji adalah dua pemain, iaitu kita boleh tengok Arif Aiman waktu first half, bagaimana dia boleh juga menunjukkan performan yang baik untuk memastikan yang dia boleh untuk create game. Dan kemasukan Sumareh pada perlawanan semalam, boleh saya katakan dia seakan-akan begitu selesa lah dengan keadaan padang. Yang mana Sumareh masuk semalam, kita boleh nampak dia boleh cross masuk dalam kotak penalti untuk mencari Hazwan Bakri ataupun Syafiq Ahmad. Tetapi sayang apabila hantaran-hantaran lintang yang dilakukan oleh Arif Aiman ataupun Sumareh di second half, kita boleh nampak pemain-pemain JDT di bahagian attacking, sama ada Hazwan ataupun Syafiq, terutamanya Hazwan lah, sebab Hazwan adalah target man, tidak berada di dalam kawasan kotak penalti tersebut untuk menerima bola. Sedangkan itu adalah hantaran-hantaran yang baik lah yang dilakukan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat tentang Forestry, untuk game ni boleh dikatakan Forestry bermain dengan sangat baik. Dia adalah satu-satunya player yang ada 2 chances dalam perlawanan ni, dan dia punya shoot on target ada 2. Satu daripada kesilapan daripada defense Seri Pahang, yang passing kat masa bola terlepas, dia ligan, lepas tu dia buat shoot, ditanduk keluar oleh pertahanan Seri Pahang di atas garisan. Dan yang kedua adalah daripada segi free kick, yang mana Forestry dapat free kick, satu percubaan tepat ke arah Samasa, Samasa berjaya tolak bola tu keluar. So dia boleh create lah daripada free kick satu dan daripada kesilapan defense satu. Daripada segi work rate, memang Forestry bagus semalam, dia ligan bola semua tak henti-henti dan sebagainya. Tetapi nak create game tu susah sebabkan keadaan padang. Yang itulah yang saya boleh komen
komen untuk JDT. And daripada segi ball position, daripada segi nak create chances, mereka ada idea. Tetapi the idea dia tak boleh nak execute dengan sangat baik. Dan kekurangan JDT semalam macam yang saya cakap pertama tadi, bahagian serangan. Sebab apa? Sebab bahagian winger dengan tengah mereka dah hidup. Mereka dah boleh create game, mereka dah boleh supply bola dalam kotak penalti. Tetapi contribution ataupun orang kata apa, involvement, penglibatan pemain-pemain striker pasukan JDT di dalam kotak penalti sewaktu pemain-pemain sayap menerima ataupun menghantar bola ataupun supply bola dalam kotak penalti, boleh dikatakan pemain JDT tak berada dalam kedudukan yang tepat, terutamanya Hazwan Bakri lah, untuk menyambut hantaran-hantaran tersebut. Kalau tak, kemungkinan mereka boleh skor lah walaupun dalam keadaan sebegitu, sebab hantaran-hantaran yang dilakukan cukup berkualiti lah, tetapi gagal sebab tak ada orang yang dalam kotak penalti untuk menerima hantaran-hantaran tersebut, terutamanya dalam 10 ke 15 minit yang terakhir. Jadi itu untuk JDT. Untuk Seri Pahang pula, pada perlawanan ni boleh saya katakan defend mereka sebenarnya bermain dengan agak baik sebab mereka boleh memberi asakan kepada JDT dan sebagainya. Tetapi apa yang kekurangan untuk defend Seri Pahang ni, yang pertama adalah daripada segi mistake, yang mana mereka banyak buat mistake semalam. Dah tahu keadaan becak, dah tahu tak boleh nak main short passing, tetapi mereka still lagi buat back pass, yang mana back pass mereka ni hampir-hampir menjaringkan gol untuk pasukan JDT, yang mana mereka buat mistake lah daripada back pass yang tak sampai tu. Forestry ada satu peluang tapi dia tak sempat shoot, Samasa keluar. So pujian boleh diberikan kepada Samasa sebab bermain dengan sangat baik. And jadi boleh elakkan dalam keadaan kondisi padang macam tu nak buat passing ke belakang, sebab benda tu boleh menyebabkan pasukan kehilangan point. Nasib baiklah semalam Samasa bagus, defend yang lagi seorang tu bagus, boleh clear ball dan sebagainya. So elakkan buat benda macam tu. Kalau ada backsen, kemungkinan Seri Pahang dah kalah. Jadi secara overallnya memang nak komen banyak tak boleh nampak, sebab gameplay kedua-dua pasukan ada structure. Daripada segi formation memang ada struktur, pergerakan bola semua tu ada. Tetapi daripada segi execution, pelaksanaan di atas padang yang basah ni, kita tak boleh nak expect apa-apa, sebab hantar jauh tak boleh, hantar dekat tak boleh. And so banyak kehilangan bola dengan mudah sahajalah. So memang deserve seri lah. Yang tu je lah boleh saya cakap. Perbaikilah drainage system dan juga penggunaan canvas kalau cuaca buruk. Yang tu je lah. Okay, Assalamualaikum.